Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Jalani. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih kepada Puan Zainun. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري wahai Tuhanku lapangkanlah dadaku ini wa yassir li amri dan permudahkanlah urusanku wahlul 'uqdatam min lisani dan uraikanlah kekeluhan lidahku yafqahu qawli supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Pada pagi ini saya akan berkongsi dengan sahabat-sahabat semua satu tajuk berkenaan dengan lintasan ataupun bisikan syaitan dalam diri kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Kita seringkali ada gangguan-gangguan, lintasan-lintasan hati, bisikan-bisikan yang tidak baik, kan, yang buruk, yang mengajak kepada kita untuk fikir benda yang bukan-bukan, yang menggoda kita, yang mengheret kita untuk kita melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jadi ini antara perkara-perkara yang seringkali berlaku kepada kita. Dan kadang-kadang dalam keadaan kita berserabut, kita ada banyak masalah, ada lintasan-lintasan, contohnya na'udzubillah, contohnya terlintas nak bunuh diri, kan, terlintas nak buat itu, nak buat ini, nak lari dari rumah, kan, macam-macam lintasan yang ada. Selain daripada itu, hati kita ni kadang-kadang bila berserabut, dia datang macam-macam. Contohnya fikir Tuhan ni sebenarnya macam mana. Dia melarat, kan, merebak sampai tahap kalau alam ni diciptakan oleh Tuhan, siapa pula yang menciptakan Tuhan, kan? Ataupun kita fikir benda yang tidak sepatutnya, benda yang tak ada faedah pun. Contohnya bila bermulanya Tuhan dan sebagainya. Jadi banyak benda-benda yang datang dalam diri kita, nak try buat benda jahat, kan, nak cuba itu, cuba ini dan sebagainya. Ataupun bila kita lihat orang lain lebih berjaya, datang perasaan-perasaan yang tidak baik. Jadi untuk memulakan tajuk ni, sahabat-sahabat sekalian, saya ingin mulakan dengan satu kisah, satu cerita yang berlaku kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana Sayyidina Umar telah menulis satu surat kepada sahabatnya, dan tema surat itu ataupun intipati surat yang ditulis oleh Sayyidina Umar Khattab itu berkisar tentang nasihat Umar Khattab supaya sahabatnya tidak menjadi teman ataupun kroni kepada syaitan. Jadi ini antara suatu nasihat yang sangat berharga kepada kita untuk menjadi panduan. Kita tak mau jadi geng orang-orang jahat, dan kita tak mau menjadi geng ataupun masuk dalam kumpulan iblis, kumpulan syaitan. Kita tidak mau. Kita kalau boleh surrounding kita, bi'ah kita, bi'ah salihah, kan, suasana yang baik,
kejiranan kita, sahabat-sahabat pergaulan kita semuanya, kita dikelilingi oleh orang-orang yang saleh. Itu yang kita mahu. Maka Umar Khattab telah menulis satu surat kepada sahabatnya, yang mana tema surat itu, intipati dia, apa yang paling penting sekali ialah berkisar tentang supaya sahabatnya itu tidak menjadi kroni kepada iblis, kepada syaitan. Dan iblis ataupun syaitan ni kerja dia untuk menyesatkan kita, untuk menambahkan masalah kita, kan, bukannya untuk menyelesaikan masalah kita, untuk keluarkan kita daripada masalah. Jadi itu yang kita perlu tahu, apa yang boleh dilakukan oleh syaitan. Baik, riwayat ini adalah berdasarkan kepada satu riwayat daripada Ibnu Abi Hatim. Diceritakan daripada Abu Hatim, yakni ayah kepada Ibnu Abi Hatim, dan diceritakan oleh Musa bin Marwan Ar-Riqi. Umar ibn Ayyub menceritakan kepada kami, diceritakan kepada kami daripada Ja'far bin Barqan dari Yazid bin Al-Asam. Dia kata, dahulu ada satu orang dari Syam, dan dia ni seorang yang kuat. Zaman dahulu bila sebut Syam ni, dia boleh merangkumi seperti Palestin, hari ini kan Palestin, boleh merangkumi Jordan, boleh merangkumi wilayah-wilayah yang ada di sekitar itu. Itu Syam zaman dahulu, ataupun Syria dan seumpamanya. Ya, itu Syam zaman dahulu. Jadi bila disebut tentang satu orang dari Syam, maka dia boleh jadi dari wilayah Palestin, dia boleh jadi dari sekitar Jordan dan seumpamanya. Jadi dia ni, lelaki ni, dia asalnya adalah utusan kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Tapi lepas tu dia hilang, kan? Dia hilang dari radar. Macam kita lah, kawan-kawan kita yang selalu sama-sama dalam program kuliah, kelab sahabat pencinta Al-Quran sebagai contoh, kan, kita sama-sama ada dalam majlis, kan, kita sama-sama makan sama-sama, breakfast sama-sama, keluar sama-sama, bersembang dan sebagainya, tiba-tiba hilang, kan, hilang dari radar. Macam itulah kawan-kawan kita yang sama-sama kita pergi masjid, ikut kuliah, program di masjid, tiba-tiba hilang, kan, macam tu. Jadi lelaki ni, dia asalnya seorang utusan kepada Sayyidina Umar Khattab. Lepas tu, tiba-tiba dia hilang. Jadi, hilang dari radar. Jadi, Sayyidina Umar Khattab tanya, dia ni buat apa sekarang? Si Fulan bin si Fulan ni, dia buat apa sekarang? Macam kita lah. Kan, bila kawan kita ni, yang selama ni join, minum sekali, kan, makan sama-sama, program sama-sama, tiba-tiba hilang. Kita pun tentulah, kan, tertanya-tanya apa yang dia buat sekarang. Jadi adalah beberapa orang bagi tahu kepada Sayyidina Umar Khattab yang dia ni sekarang ni dah jadi penagih, bukan penagih dadah, dah jadi penagih minuman keras ni, mabuk, kaki mabuk, dah jadi kaki botol dia ni. Jadi dulunya dia orang baik, kan, orang yang sangat dekat dengan Umar Khattab. Tiba-tiba bila dia hilang, Sayyidina Umar Khattab tanya, dia buat apa sekarang? Jadi orang bagi tahu dekat dia yang si Fulan bin si Fulan ni dah jadi kaki botol, kaki minum, kaki mabuk. Lalu Umar Khattab, dia panggil satu orang staff dia dan dia suruh tulis satu surat kepada utusan dia yang menghilangkan diri. Baik. Lalu dia kata, kamu tulis apa yang aku cakapkan. Maka Umar Khattab kata, min Umar bin Khattab ila Fulan bin Fulan. Kan, daripada Umar Khattab kepada si Fulan bin si Fulan. Lepas tu dia kata apa? Dia kata, salamun alaik. Kan, semoga selamat untuk kamu. Dan kemudian, amma ba'd, fa inni ahmadu ilaika Allah alladhi la ilaha illahu. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Dia kata, sungguh kepada kamu, untuk kamu, aku memuji Allah yang tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah
selain daripada dia. Allah Ta'ala itu maha mengampuni dosa dan maha menerima taubat. Lagi keras hukumannya. Allah yang mempunyai kurnia. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada dia. Hanya kepadanya lah kembali semua makhluk. Tengok. Sayyidina Umar, dia tulis surat, dia mulakan dengan kalimah-kalimah tersebut. Lepas tu, dia sambung lagi, dia kata, Udu'ullah li akhikum ayyuqbila biqalbik wa ayyatuballah. Berdoalah kepada Allah untuk saudara kamu agar dia boleh menerima hidayah dengan hatinya. Lalu semoga dia boleh bertaubat kepada Allah. Tengok. Ya, itu susunan perkataan yang digunakan oleh Umar Khattab. Dan bila surat Umar tu sampai di tangan kawan tu, dia baca surat tu dan dia ulang, dia baca dan dia baca ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Allah yang maha mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya. Dia kata maksudnya Allah Ta'ala telah mengingatkan kepada aku agar akan hukumannya dan telah memberikan janji kepada aku jikalau aku mau memohon ampun kepadanya. Baik. Kemudian dalam satu riwayat yang lain ada perkataan falam yazal yuraddiduha ala nafsih thumma baka thumma naza'a fa ahsana an-naz'. Dia ni duduk ulang, dia repeat baca surat tersebut, kemudian dia menangis kan. Kemudian dia menangis, kemudian kemudian hayat dia berakhir dengan pengakhiran yang baik. Dia meninggal dunia selepas tu. Lalu berita news tentang dia meninggal dunia ni telah sampai kepada Umar Al-Khattab, dan Umar Al-Khattab kata apa? Hakadha fasna'u idza ra'aitum akhakum zalla zallatan fasaddiduh wa waffiquh wad'ullaha lahu an yatuba alaih wa la takunu a'wanan lisyaitani alaih. Demikianlah yang perlu dilakukan jikalau kamu melihat saudara kamu tergelincir pada satu kesalahan. Umar Khattab kata, kalau kita nampak ada kawan kita buat silap, tergelincir, dia buat ada satu kesalahan yang dia buat, maka itu yang benda yang kita patut buat. Maka tunjukkanlah dia ke jalan yang benar dan ajaklah dia kepada kebaikan, berdoalah kepada Allah untuk dia agar dia bertaubat kepada Allah dan jangan jadi geng syaitan. Jangan jadi kawan rapat kepada syaitan untuk menyesatkan dia. Jadi itu contoh, salah satu contoh yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar Khattab. Baik, yang saya nak ingatkan kita semua, termasuk mengingatkan diri saya sendiri. Kita ada anak, kan? Kita ada anak. Kita ada ahli keluarga, kita ada teman-teman, sahabat-sahabat yang sudah tentu kehidupan kita ni tidak sunyi daripada melakukan kesalahan. Contoh yang berlaku dalam kisah Umar Khattab ni, utusan dia sendiri yang menghilangkan diri. Bila ditanya khabar beritanya, rupa-rupanya dia dah terjebak dengan dosa, kan, iaitu jadi kaki mabuk, kaki minum. Jadi apa yang patut kita lakukan bila kita tengok ada di kalangan ahli keluarga kita, kan, pasangan kita, anak kita, jiran, kawan-kawan kita yang dulunya baik, kan, dulunya tak buat masalah macam tu, tiba-tiba kemudian sekarang ni dia buat benda yang tak sepatutnya dia buat, kan. Anak kita sebagai contoh, dulunya satu orang yang baik, sembahyang, dengar cakap dan sebagainya, tiba-tiba sekarang ni ada boyfriend, ada girlfriend, lepas tu berkurung dalam bilik, ajak semayang. Kalau dulu senang je ajak semayang, sekarang ni macam-macam, dengan bertangguhnya, itu, ini dan sebagainya. Nak kena mandi dululah, apa semua, banyak je alasan. Kalau dulunya pasangan kita ni orang yang baik, kemudian sekarang ni terjebak dengan benda yang tidak sepatutnya. Jadi apa yang patut kita buat? Kan, anak kita dulunya rajin belajar, sekarang macam-macam masalah disiplin di sekolah, sebagai contoh, kan.
Jadi apa yang patut kita buat? Adakah kita nak biarkan orang yang rapat dengan kita ni, tak kira lah keluarga kita ke kawan dan sebagainya, kita nak biarkan dia terus sesat, terus bergelumang dengan dosa macam tu. Maka ini contoh yang disebutkan oleh para ulama, perkara yang patut kita buat. Kan? Perkara yang patut kita buat. Iaitu kalau zaman dulu zaman tulis surat, kalau anak kita masuk SBP, masuk MRSM, masuk sekolah asrama, zaman anak kita masuk universiti, zaman dulu tulis surat, kan, tulis surat. Zaman sekarang kita tak tulis surat dah, kita call saja kan, ataupun kita berWhatsApp, bertelegram dengan family kita. Jadi benda yang patut kita buat apa bila kita tahu ahli keluarga kita terjebak dengan benda-benda yang tak bagus, yang tak sesuai, kawan-kawan kita dan sebagainya, maka benda yang patut kita buat ialah kita mengingatkan dia, kan. Jangan biarkan dia berterusan melakukan kesalahan. Itu antara perkara ataupun contoh yang boleh kita pelajari daripada apa yang berlaku kepada Sayyidina Umar Khattab dengan utusan dia, kan. Asalnya orang baik-baik, kan, orang yang beragama, kemudian menjadi ahli maksiat. Jadi kita kena ingatkan dia, kita kena sentiasa ingatkan dia. Kita sebagai manusia ni selalu saja tersilap, kan, selalu saja terlupa dan sebagainya. Maka peranan kita ialah mengingatkan dia. Mula-mula kita ingatkan dia tentang Allah, kan. Kita ingatkan dia yang mana dalam alam ini, dalam kehidupan kita ni, kita sebagai manusia, sebagai makhluk, kita kena ingat tak ada Tuhan lain. Yang ada Tuhan ni satu je, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Jadi berapa ramai di kalangan kita bila kita tengok ada kawan kita ada masalah, anak-anak kita, pasangan kita dan sebagainya, kita ingatkan dia, nombor satu, Tuhan ni satu je, Allah. Kan? Tak ada Tuhan lain, tak ada sembahan lain selain daripada Allah. Alangkah cantiknya kalau ibu bapa, kita semua sebagai mak dan ayah, bila kita hantar anak kita ke asrama setiap kali hari Ahad sebagai contoh, weekend, ataupun setiap kali dia balik ke asrama, kita ingatkan dia tentang Allah. Ini antara benda yang saya percaya jarang di kalangan kita lakukan. Ingatkan dia tentang Allah bila kita jumpa anak kita, kan. Katalah anak kita dah kahwin sekalipun, kita dah ada menantu, sebulan sekali, 2-3 bulan sekali kita jumpa dengan anak menantu kita, antara benda yang kita bercakap dengan mereka, kita ingatkan dia, nombor satunya Allah, kan. Jadi ini antara benda yang jarang digunakan dalam nasihat, kan. Sebut, ingatkan dia, kita ni ada Tuhan satu je, iaitu Allah. Yang kedua, kita ingatkan kepada dia bahawa Allah Ta'ala ni Maha Pengampun. Bila kita tengok anak menantu kita buat silap, kawan-kawan kita buat silap, kita sebut dekat dia. Ataupun dalam kes ni, tulis surat. Ataupun kita berWhatsApp dengan dia. Mana-mana yang mudah, mana-mana yang sesuai dengan situasi kita, kita ingatkan kepada dia bahawa Allah Ta'ala ni Maha Pengampun. Supaya dalam diri dia, bila dia melakukan kesalahan, walaupun banyak mana sekalipun kesalahan yang dia buat, dia tahu bahawa yang penting dia bertaubat, dia perbetulkan kesilapan dia, dan Allah Ta'ala menerima hambanya walau sebesar mana kesilapan yang dilakukan sekalipun. Dan selain daripada itu, kita bukan sahaja ingatkan individu berkenaan tentang Maha Pengampunnya Allah, tapi pada masa yang sama kita kena ingatkan dia tentang kerasnya hukuman Allah. Jadi sebelum hukuman Allah Ta'ala itu tertimpa kepadanya, lebih baik stop awal-awal, kan, berhenti cepat-cepat daripada berterusan bergelumang dengan dosa yang terlibat. Jadi ini antara pelajaran yang perlu kita ambil daripada apa yang dilakukan oleh Umar Khattab, dan kita sebagai ibu, kita sebagai ayah, sebagai individu dalam keluarga, kena biasakan memberi nasihat. Ad-dinun nasihah, kan. Jangan kita ni dengan anak kita ni sembang je, cakap je tanpa ada nasihat. Kita sebagai bapa ataupun sebagai ibu, masa kita di meja makan, masa kita breakfast, masa kita minum petang,
masa kita buat aktiviti sama-sama, masa kita dalam kenderaan yang sama, kan kita on the way pergi ke satu-satu tempat, kita ambil peluang untuk bagi nasihat kepada ahli keluarga kita yang melakukan sesuatu kesilapan. Dan kita biasakan bila kita bercakap, kita bagi nasihat ni, kita quote ayat-ayat Quran. Itu contoh yang ditunjukkan oleh para kibar sahabah, kan sahabat-sahabat Nabi yang besar-besar ini, seperti Umar Khattab yang kita belajar tentang cara dia. Dalam kita bagi nasihat ni, kita ingatkan anak-anak kita ataupun kawan-kawan kita, kita petik sekali dengan ayat Quran. Dan pada masa yang sama kita biasakan dengan mengucapkan salam, salamun alaik, ataupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anak kita bagi salam, kan kita besarkan anak kita ni dengan salam. Kita ziarah dia di asrama, di college dan sebagainya, jumpa bagi salam, kan kita call bagi salam. Kadang-kadang anak-anak ni bila kita bagi salam, kita bagi salam dekat dia semasa kita call, kan phone call, kita tak dengar pun dia jawab salam. So kita kena ingatkan dia, remind him or her tentang wajib dia jawab salam, wajib dia jawab salam. Jangan buat endah tak endah dengan ucapan salam, walaupun yang mengucapkan salam tu ibu dia, kan, ataupun ayah dia, kan. Ibu dan ayah yang bagi salam, lebih-lebih lagi patut anak tu jawab salam. Dan apa yang ditunjukkan oleh Umar Khattab ialah bila seseorang tu dia buat silap, kita kena nasihat dia, kita kena doakan dia supaya dia dapat hidayah, kan. Nah, berapa ramai di kalangan kita bila nampak anak kita ni buat silap, kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada anak kita yang buat silap tu. Contohnya anak kita ataupun menantu kita tak mau tolong kita di dapur sebagai contoh. Rumah ni, sebesar-besar rumah yang kita ada, beli dengan harga juta-juta ringgit, kita je yang nak kena cuci, kita je nak kena kemas, kita dah tua, dah pencin. Tapi anak menantu yang dah besar panjang, dah dewasa, dah ada anak dah, tapi tak mau bagi kerjasama untuk kemaskan rumah dan sebagainya. Jadi kita mengadu kepada Allah, kita berdoa kepada Allah supaya dia dapat hidayah daripada Allah. Kemudian bila kita dapati mereka ni buat silap, kita kena guna hikmah, kan, pendekatan yang baik, yang sesuai. Jangan pandai marah je, kan, jangan pandai kita ni tengking anak kita. Jadi itu menyebabkan kita besarkan mereka dalam suasana yang tidak bagus, kan. Kita kena tunjuk bahawa kita menggunakan pendekatan yang penuh dengan hikmah, kan. Bukan tak boleh marah, kan. Marah tu kena ada tempat dia yang sesuai, kan, waktu yang sesuai. Jadi marah sepanjang masa tu tidak bagus, kan. Itu termasuk dalam sifat-sifat mazmumah, kan, sifat yang tercela, sifat yang tidak baik. Kemudian satu lagi, bila kita tengok ahli keluarga kita ataupun kawan kita ni buat silap, kita kena yakin yang hidayah itu adalah milik Allah, kan. Hidayah itu milik Allah. Anytime orang yang bergelumang dengan dosa tu boleh jadi baik, kan, dengan hidayah daripada Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak boleh memberi hidayah kepada orang yang kamu sayang, tapi Allah yang sebenarnya yang bagi hidayah kepada siapa-siapa yang dia mahu. Kemudian satu lagi, seorang yang buat jahat ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tak boleh ambil sikap boykot dia selama-lamanya. Anak kita buat silap, kita halau dia, tak mau tengok muka dia, jangan jejak kaki rumah mak, kan, jangan jejak kaki rumah ayah, tak mau tengok. Tak boleh, kan. Kita mungkin nak bagi pengajaran kepada dia, kita nak tunjuk kita marah dekat dia, sekali-sekala kita nak boykot, tak mau bercakap sekejap tu, tak apalah, kan. Tapi jangan sampai berterusan, kan. Itu bukan satu pendekatan yang baik, kan. Kita mesti sesuaikan tindakan yang kita lakukan dengan kadar kesalahan yang dilakukan. Kemudian kisah Umar Khattab ini menunjukkan kepada kita bahawa ahli maksiat ni, orang yang pendosa, kaki buat dosa ni, ada ketikanya mereka lebih menghayati nasihat-nasihat yang kita berikan. Ada ketikanya bila kita bercakap dengan dia baik-baik, kan, elok-elok, dia akan menangis,
kan, dia akan bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, dan boleh jadi akhir hidupnya dia berakhir dengan kebaikan. Jadi kita tak boleh putus asa, kita tak boleh frustrated dengan apa yang berlaku. Anggaplah itu cubaan dan dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita mesti berterusan, kan, kena berusaha sungguh-sungguh, jangan stop, jangan berhenti daripada usaha kita untuk menyelamatkan ahli keluarga ataupun kawan-kawan kita daripada syaitan yang sentiasa berusaha untuk menyesatkan ahli keluarga kita, yang berusaha untuk menyesatkan, memesongkan kawan-kawan kita. Jadi kita kena hati-hati. Maka apa yang kita perlu pelajari ialah bagaimana kaedah dan juga pendekatan syaitan dalam menyesatkan manusia. Jadi antaranya ialah bisikan-bisikan ni, kan, dia cuba. Sebab tu kita boleh tengok ada orang yang dulunya rajin semayang, kemudian dah tinggalkan semayang. Dulunya rajin datang kuliah, datang masjid dan sebagainya, join program-program ilmu, kemudian hilang, kan. Jadi ini benda yang boleh berlaku kepada sesiapa juga. Boleh berlaku pada saya, boleh berlaku kepada sahabat-sahabat semua. Na'udzubillah min zalik. Maka kita berbicara tentang tajuk ini supaya kita berhati-hati dengan kaedah ataupun rancangan syaitan untuk menyesatkan, menggoda kita. Jadi apa yang patut kita buat? Baik, antaranya ialah kita perlu ingat bahawa iblis memang telah pun bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyesatkan manusia. Ini disebut dalam surah Al-A'raf ayat 16 hingga 17. Dan qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis kata apa? Dia kata kerana engkau telah menghukum aku sesat, aku benar-benar akan menghalang mereka dari jalan engkau yang lurus. Itu sumpah iblis. Summala kemudian iblis dia bersumpah seterusnya, kemudian aku akan mendatangi manusia ini, hamba Allah ini, dari depan, dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur ataupun taat. Jadi antara kaedah yang digunakan oleh iblis dan tentera-tenteranya ialah bisikan-bisikan dalam hati, lintasan-lintasan yang berbentuk kekufuran. Benda yang boleh menyebabkan kita ini meninggalkan agama. Dan ia bukan sahaja berlaku kepada orang macam kita ni. Kan, bukan sahaja berlaku orang macam saya, macam tuan-tuan, perempuan semua, yang kita ni orang kebanyakan. Kita bukan orang alim pun, bukannya di kalangan sahabat Nabi, bukan di kalangan tabi'in, bukan di kalangan para wali. Kan kita ni orang biasa, kan, orang biasa sahaja. Tetapi para alim ulama mengingatkan kepada kita bahawa bisikan-bisikan dalam hati ni supaya kita buat jahat, supaya kita tinggalkan amal soleh dan sebagainya ini, yang datang dalam fikiran kita, dalam dada kita dan sebagainya, ia juga berlaku di kalangan orang-orang yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kalangan para sahabat, orang-orang yang hebat. Maka para ulama seringkali mengingatkan kepada kita tentang perkara ini. Antaranya wa kathiran, banyak kali, sering kali benda ni berlaku dalam diri mukmin, iaitu di antara contohnya cabang-cabang kemunafikan. Kemudian dia bertaubat kepada Allah, dan benda ni dia datang dalam hati orang mukmin. Contohnya perkataan-perkataan kemunafikan, dan Allah Ta'ala menghilangkan perkara itu, dan orang-orang mukmin memang diuji dengan benda-benda yang macam ni. Macam saya pernah berkongsi dalam satu kuliah, ketika saya hadir dalam satu kuliah anjuran satu GLC. Bila tamat saja kuliah, ada satu orang sahabat kita ni, dia approach saya, dia kata, "Ustaz, boleh tak kita jumpa sekejap?" Dan dia kata kalau boleh tak mau ada gangguan daripada orang lain. Jadi dia pun mengajak saya pergi ke satu sudut. Dia tanya soalan, dia kata dia ni ada masalah, kan.
masalah was-was yang lintasan-lintasan yang datang dalam diri dia. Saya tanya, apa bisikan-bisikan lintasan-lintasan itu? Dia kata berkenaan dengan Tuhan. Dia kata yang selalu datang dalam diri dia. Dia kata dia duduk sentiasa sentiasa menepis lintasan-lintasan itu. Jadi dia minta bantuan saya. Saya pun tanya dia, apa dia? Dia kata kadang-kadang datang dalam diri dia, boleh tak Allah Ta'ala ni kalau dia dah maha berkuasa, dia ciptakan satu batu yang mana dia sendiri tak boleh angkat batu tu. Jadi sampai tahap tu dia punya lintasan dalam diri dia, kan. Dia kata dia berusaha ni nak tepis lintasan tu, tapi duk keep on, dia duk sentiasa berterusan datang dalam kepala dia. Kalau betul lah Allah Ta'ala ni maha berkuasa, boleh tak Allah Ta'ala cipta kan satu batu yang mana batu tadi Allah Ta'ala nak angkat pun tak boleh kalau dia maha berkuasa. Kan Allah Ta'ala ni maha berkuasa atas segala-galanya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kan atas segala sesuatu, segala-galanya Allah Ta'ala maha berkuasa. Maka boleh tak Allah Ta'ala cipta satu batu yang dia sendiri nak angkat tak boleh? Jadi saya bila dengar soalan ni, saya mula-mula tu tergelak lah juga kan, walaupun tak sepatutnya saya bimbang, disalahfahami oleh sahabat tu. Jadi dia nampak saya tergelak tu, dia nampak saya tergelak. Dan dia kata datang dalam diri dia, contohnya, boleh tak Allah Ta'ala ciptakan satu lubang yang kecil macam lubang jarum yang Allah Ta'ala sendiri tak boleh masuk. Bukan kata Allah Ta'ala boleh masuk dalam lubang tu, tapi Allah Ta'ala cipta satu lubang macam jarum yang dia sendiri tak boleh masuk. Jadi ini antara benda-benda yang mengganggu fikiran sahabat tadi. Jadi apa yang disebut oleh para ulama, sebenarnya benda ni memang berlaku. Kan? Benda ni memang berlaku. Lintasan-lintasan yang kalau kita layan dia akan bawa kita kepada kekufuran. Na'udzubillah. Lintasan-lintasan, bisikan-bisikan yang kalau kita layan dia akan menyebabkan kita jadi munafik. Kan? Lintasan-lintasan yang kalau kita layan dia, kita akan jadi ahli maksiat, kaki dosa, pendosa. Jadi ini antara benda yang berlaku dan rupa-rupanya memang inilah yang disebut oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini disebut dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Muslim, seperti Sunan Abi Daud dan sebagainya. Yang mana antara benda yang para sahabat, ini cerita macam ni, benda-benda yang datang dalam diri kita ni, mengajak kita buat maksiat, mengajak kita tinggal semayang, lintasan-lintasan pertikaikan Tuhan, nak fikir Tuhan tu jadi macam mana dan sebagainya. Sebenarnya benda-benda lintasan macam ni memang berlaku bukan sahaja kepada kita, kepada saya, kepada sahabat-sahabat semua, kita orang biasa ni, tapi dia juga berlaku kepada para sahabat Nabi. Kan? Berlaku kepada the companions, kan, sahabat-sahabat Nabi yang duduk sekeliling Nabi ni, yang sentiasa ada dalam majlis ilmu bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan dalam hadis Muslim dan juga dalam Sunan Abi Daud ada satu hadis yang mana sahabat ni jumpa Nabi, dia kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, kami ni kadang-kadang ada lintasan dalam fikiran, dalam diri kami ni, lintasan tu dia kata diandaikan kalau kami ni dijatuhkan daripada langit, lebih kami suka. Dicampak dari langit, lebih kami suka daripada kami sebut lintasan-lintasan itu. Mana dahsyat tu. Kan, dahsyat tu, lintasan yang berlaku bukan pada orang macam saya, macam tuan-tuan semua, tapi yang berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi. Kan, ini antara manusia yang terbaik, kan, di antara manusia yang saleh, yang sangat rapat dengan Nabi, mereka juga mengalami bisikan-bisikan dari syaitan ini. Jadi dia kata, kalau kami nak cerita lintasan-lintasan yang berlaku tu, baik kami dicampakkan dari langit. Maknanya teruk sangat kata-kata ataupun lintasan yang dibisikkan oleh syaitan dalam diri sahabat-sahabat Nabi. Baik. Jadi apa jawab Nabi? Bila soalan berkenaan dengan lintasan, bisikan syaitan itu diajukan kepada Nabi, Nabi jawab apa?
Nabi kata, "Zalika sarihul iman." Itu bukti jelasnya iman, terangnya iman. Jadi rupa-rupanya bila kita ni ada lintasan-lintasan macam tu dan kita tak layan kan, kita ignore lintasan tu, kita berperang kan. Ada lintasan kita lawan dia, ada lintasan kita ignore, kita tak ambil tahu, maka itu sebenarnya bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ada godaan-godaan yang macam tu, maka kita yang pentingnya kita sentiasa berlawan kan. Kita jangan duk layan sangat benda-benda macam tu kan. Kita kena tahu cara untuk kita menghadapi lintasan-lintasan macam tu kan. Contohnya dalam kitab Al-Iman kan, Syekh Saleh Fauzan mengatakan bahawa bisikan yang macam ni, kemunculan bisikan-bisikan dalam diri macam ni, yang mana para sahabat benci bisikan itu dan para sahabat sentiasa berusaha untuk menghilangkan bisikan itu, maka itulah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup kita ni sentiasa bertembung, berlawan dengan syaitan yang cuba untuk menyesatkan kita, untuk bawa kita kepada ke arah jalan yang salah. Baik, tapi mungkin ada di antara kita yang tanya, saya pun sendiri ada juga sahabat-sahabat yang tanya, kenapa diri dia ni datang bisikan-bisikan macam tu kan, duk fikir tentang kejadian Allah kan, siapa yang cipta Allah kan, Allah Ta'ala ni macam mana bentuk dia, dia datang dalam fikiran, dalam kepala. Allah Ta'ala ni tidak adil kan, orang kafir, orang bukan Islam, dia orang ni baik-baik ni, dia ni jiran saya, jiran kita, dia ni baik, tapi sebab dia mati dalam keadaan bukan Islam, maka dia masuk neraka. Kita fikir sampai ke tahap itu, sampai tahap datang lintasan-lintasan yang mana membisikkan dalam diri kita Allah Ta'ala ni tidak adil kan. Ramai je orang Islam yang jahat tapi masuk syurga pula sebab dia Islam. Ini contoh benda-benda yang dalam diri kita yang kemudian yang mana kita dibisikkan untuk mempertikaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para ulama sebenarnya telah membincangkan benda macam ni kan. Lintasan-lintasan yang seperti ini dia tidak akan menjadikan kita ni kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita ikut jalan yang betul. Contohnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab zikir dia, Al-Azkar. Kata Al-Imam An-Nawawi, dia kata lintasan fikiran yang duk datang dalam kepala kita, bisikan hati ni, selama mana kita tak layan dia, selama mana kita tak biar kita tidak biarkan dia berterusan dalam diri kita, kita tak layan dia, kita tak laksanakan apa yang ada dalam lintasan itu, maka Imam An-Nawawi kata hukumnya dimaafkan dengan kesepakatan para ulama. Kerana lintasan-lintasan yang macam ini di luar daripada pilihan kita. Dan memang tak ada cara untuk kita pastikan 100% tidak ada lintasan. Lintasan itu sentiasa ada. Contohnya kadang-kadang kalau orang lelaki sebagai contoh, dia nampak perempuan cantik, dia terlintas dalam diri dia keinginan, syahwah kan. Benda tu datang secara tiba-tiba. Ataupun nampak orang minum arak sebagai contoh, kita terlintas ada keinginan untuk minum. Apakah kita berdosa kalau sekadar lintasan macam tu kan? Kalau kita nampak ada orang mempunyai harta yang banyak atau benda yang kita berkenan, kita ada lintasan untuk curi, kita tak curi pun tapi lintasan itu ada kan. Macam-macam lah datang perasaan cemburu bila melihat orang lain berjaya kan, anak kawan kita berjaya, kita datang perasaan-perasaan tak suka. Orang lain bila kita dengar kawan kita anak dia berjaya, orang lain berseri-seri seronok, congrats, ucap tahniah kawan kita. Kita pula berubah muka sebab anak kita tak berjaya, anak kawan kita pula berjaya, kita jadi tak senang. Jadi benda ni memang berlaku dalam hati seorang manusia.
Maka kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata berdasarkan kepada apa yang disebut dalam hadis Nabi, innallaha tajawaza li ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam tatakallama bihi aw ta'mal. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni untuk umatku apa yang terlintas dalam hatinya. Jadi semua yang terlintas tu Allah Ta'ala ampunkan selama mana selagi mana kita tak ucapkan benda tu ataupun kita tak buat benda tu. Kalau dia duduk datang melintas dalam hati kita, melintas dalam fikiran kita, kita tak layan, kita tak sebut pun benda tu ataupun kita tak buat, kan. Contohnya terlintas dalam hati kita, baik tak payah semayang buat apa subuh, dia datang dalam diri kita tapi kita tak ucap, kan. Dan kita tak mengiyakan lintasan itu, maka itu dimaafkan. Ini berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim. Jadi lintasan-lintasan macam tu adalah perkara biasa. Okay. Jadi kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata contoh lintasan macam mengumpat, kan. Dalam hati kita, kita nampak kawan kita, kan, pendek lah, kan, gemuk, hitam, dia datang lintasan tu tapi kita tak layan, cuma lintasan tu datang. Kita tengok kawan kita ni apa naik motor, kan, yang suami kat depan tu kecil je, yang kawan kita ni gemuk besar, kita nampak kelakar, kita rasa lucu pula, kan. Dalam hati kita ketawa melihat keadaan itu. Saya pernah sewaktu di England, ada kawan kami, badan dia besar, kan, badan dia besar, yang suaminya kurus. Jadi yang Mak Saleh, Minah Saleh semua ni orang putih, 2-3 orang ni dia duduk ketawa, kan. Dia ketawa tengok kepada saiz badan si isteri yang begitu besar. Dan saya ingat lagi disebut depan kami semua ni, dia orang putih. Dia kata dia tak boleh bayang macam mana kawan kami tu kalau mereka mengadakan hubungan kelamin. Sampai tahap tu mereka ni mengumpat. Jadi benda-benda yang macam ni, yang kita nampak kawan kita ni muka dia buruk, kita nampak badan fizikal dia tak elok dan sebagainya, dia terlintas dalam hati kita. Jadi itu ghibah, kan. Ghibah yang macam tu, umpatan yang ada dalam hati kita, selama mana tidak keluar dari tubuh kita, selama mana dia tak keluar melalui mulut, kita tak ucap. Tu tengok dia tu pendek sebagai contoh, kan. Selama mana kita tak ucap, dia ada dalam diri kita, selama itu dimaafkan. Sebab itu di luar kawalan, out of control. Kita tak boleh kontrol benda yang ada dalam diri kita, kan. Selagi kita tak sebut, itu dimaafkan. Itu perkara biasa, kan, perkara biasa. Kita nampak pasangan suami isteri, isterinya cantik, yang suaminya buruk sebagai contoh, kan. Isterinya kerja gaji puluh-puluh ribu sebulan, yang suaminya pangkat rendah. Jadi benda tu terlintas dalam hati kita, ghibah ataupun mengumpat yang macam tu. Maka kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, umpatan-umpatan macam tu yang kekal berada dalam diri kita selama mana tidak keluar daripada mulut kita ataupun daripada perbuatan kita, maka selama itu ia dimaafkan. Ataupun perkara-perkara kekufuran, mempertikaikan Allah, dia datang lintasan-lintasan tu macam yang saya sebut tadi, siapa yang cipta Allah, kan, Allah Ta'ala sebenarnya ada ke tak ada. Jadi kalau lintasan tu dia datang di luar kawalan kita, kita abaikan, sebab itu dimaafkan dalam agama. Baik. Dan apa sahajalah lintasan-lintasan yang tak sepatutnya. Maka kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sesiapa yang terlintas dalam diri dia benda yang dia tak sengaja, walaupun ia berbentuk kekufuran dan dia tak layan, dia abaikan, maka dia tidak kafir dan dia tidak bersalah sedikit pun. Jadi kepada sahabat-sahabat yang mengalami bisikan-bisikan macam ni, godaan yang macam ni dalam diri dia, maka kita jangan terlalu ambil berat sangat, jangan fikir, jangan layan, kan, abaikanlah. Baik, maka apa yang patut kita lakukan apabila kita ada lintasan-lintasan, bisikan-bisikan yang tidak baik ini? Maka sebagaimana yang saya sebut tadi, apa yang penting kita abaikan lintasan itu, kan. Kita jangan layan dia, jangan kita sebut,
Jangan kita lakukan kan apa yang ada lintasan tadi. Budak-budak sekarang di sekolah kan, dah banyak dah yang ni nak hiris pergelangan tangan kan. Nak hiris pergelangan tangan, dia cakap kat kawan dia, buat video call, ni aku nak hiris ni, dia kata pergelangan tangan. Benda yang dalam diri kita, perasaan-perasaan yang tidak baik, jangan dilayan kan. Jangan kita laksanakan apa yang tidak baik yang ada dalam diri kita. Dan sikap sahabat Nabi yang mana ada di antara mereka yang berjumpa dengan Nabi, sebagaimana yang kita sebut tadi, bagi tahu mereka juga mengalami lintasan-lintasan yang sangat berat, yang dia rasa tak patut untuk disebut. Maka Nabi mengatakan bahawa itu buktinya ada iman kan. Jadi bila menjelaskan tentang hadis ini, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bahawa bila kita rasa berat untuk sebut apa yang terlintas dalam hati kita, itu menunjukkan bahawa adanya iman. Kan kadang-kadang na'udzubillah kita datang lintasan nak berzina sebagai contoh, na'udzubillah. Saya ingat pernah satu kes yang saya kendalikan, seorang isteri dia dendam dengan suami dia, dan dia dendam dengan suami dia sebab suami dia ni kaki perempuan, womanizer. Kan womanizer pantang jumpa perempuan dahi licin, semua ni kan ada je, silih berganti daripada perempuan A kepada perempuan B kepada perempuan C. Memang betul-betul kaki perempuan, memang womanizer. Jadi si isteri ni dia tak puas hati sebab kejahatan ataupun dosa yang dilakukan oleh suami dia, maka dia kata dia nak revenge, dia nak balas dendam dengan perbuatan suami dia. Maka dia kata kalau abang boleh buat, saya pun boleh buat. Maka dia juga ada boyfriend kan. Kenapa dia ada boyfriend? Kenapa dia menjalinkan hubungan dengan lelaki lain? Sebab dia kata kalau abang boleh buat, suami dia boleh buat, dia pun boleh buat. Jadi dia merasakan bahawa itulah yang patut dia buat. Bila suami dia buat jahat, dia pun boleh buat jahat juga kan. Jadi sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, ini antara ujian Allah Ta'ala. Kita diuji dengan orang yang kita sayang, orang yang paling hampir dengan kita. Kita hidup atas dunia ni tujuannya apa? Kan? Apa tujuan kita hidup atas dunia? Apakah kalau orang lain, walaupun dia sangat rapat dengan kita, dia terjun dalam gaung, kita juga nak terjun dalam gaung. Kalau satu orang yang sangat rapat dengan kita merosakkan diri dia, apakah kita rasa bagus untuk kita rosakkan diri kita? Kan? Jadi ini antara perkara yang kita kena berfikir secara matang, secara waras. Kan? Kalau anak kita rosakkan diri dia, suami kita rosakkan diri dia, pasangan kita rosakkan diri dia, apakah kita juga hendak merosakkan diri kita? Jadi ini cara fikir yang perlu diluruskan. Kalau dia berzina, kalau dia melakukan dosa, kenapa pula kita hendak melakukan dosa? Sebab kita semua ni akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perasaan tu memang ada. Oleh sebab dia buat jahat, aku pun boleh juga buat jahat. Kan? Ingat aku ni tak ada orang mau ke? Kan? Jadi perasaan itu memang ada. Tetapi jangan dilayan kan perasaan-perasaan seperti ini. Maka ini antara perkara yang perlu kita berhati-hati. Jadi apabila berlaku kepada kita, maka para ulama mengatakan bahawa hadis-hadis Nabi menunjukkan kepada kita kalau ada lintasan-lintasan macam ni, cepat-cepat kita sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan aku mohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Sebab apa? Kan sebab benda ni pernah disebut oleh Nabi, kan ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul, syaitan pergi kepada kamu dan dia cakap, dia bisikkan, man khalaqa kadza, kan siapa yang cipta benda ni, man khalaqa kadza, kan siapa pula yang cipta benda ni, kan hatta yaqul, sampai satu peringkat, man khalaqa rabbak, siapa yang menciptakan Tuhan kamu. Jadi soalan macam ni, isu macam ni memang pernah berlaku dan pernah ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka apa kata Nabi? فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهْ. Maka Nabi kata, jika sampai tahap tu, maka segeralah minta perlindungan kepada Allah dan berhenti, stop. Jangan fikir, jangan layan, ignore. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Jadi penting, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita ada lintasan-lintasan macam ni, kita jangan peduli, jangan ambil berat dengan lintasan-lintasan tu, kita ignore. Jadi syaitan dia tak boleh buat apa-apa, kan. Kita itu yang kena cerdik, kan, kita kena bijak dalam menangani bisikan-bisikan hati kita. Jangan terlalu ikutkan perasaan kita, kan, walau apa pun bentuk bisikan tersebut. Jadi sidang hadirin mukminin 8.30, maka saya rasa setakat itu yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan dan puan sekalian. Saya serahkan semula kepada Puan Zainul selaku moderator pada pagi ini, kalau ada soal jawab, insya-Allah. Okey. Baik, terima kasih Ustaz. Ada yang nak bertanya, Puan Hazrinda. Okey, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak tanya soalan macam ni. Kita ni kan ada iradah kan Ustaz, kita ada kehendak, keinginan, contohnya bila kita dah attend classes, kita nak melakukan kebaikan dan mengajak kawan untuk melakukan kebaikan. Tapi dalam proses tu, sebab hidup ni lama kan Ustaz, macam bukan, perjalanan ni jauh tapi susah macam tu. Jadi dalam proses tu mungkin saya dapat kawan baru, tetapi pada masa yang sama hilang kawan lama. Kawan lama lah yang kita cuba ajak melakukan kebaikan sebab kita dah tak sertai perkumpulan atau aktiviti mereka. Jadi adakah kalau saya beruzlah, contohnya saya mengasingkan diri dengan duduk dalam rumah supaya saya tak nampak lagi apa yang mereka lakukan, tapi ikut kuliah macam online macam ni, adakah itu wajar atau adakah itu bisikan syaitan yang menyuruh saya macam Dara tak payah sibuk-sibuk, nanti hilang kawan macam tu. Jadi apa pendapat Ustaz? Baik, wallahu alam. Kita mengasingkan diri ataupun istilah yang digunakan adalah uzlah, kan, dan banyaklah beberapa istilah yang lain. Kita mengasingkan diri, kita tak mau bercampur dengan masyarakat ataupun dengan kawan-kawan kita yang kita nampak mereka ni merosakkan. Kalau kita bergaul dengan mereka, keluar berkawan dengan mereka, maka itu akan mempengaruhi kita jadi jahat juga, kan. Jadi apakah wajar untuk kita mengasingkan diri, beruzlah dan seumpamanya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita nak jadi orang baik, bukan mengikut acuan kita, kan, bukan mengikut perasaan atau pendapat kita. Kita nak jadi orang baik, baik itu mesti mengikut definisi agama, kan. Baik itu mesti berdasarkan Quran dan hadis. Ini panduan kita selama-lamanya. Kita takkan sesat, kita takkan rugi selama mana kita mengikuti panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka kalau berdasarkan kepada panduan Al-Quran dan As-Sunnah, antaranya ialah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Kamu menyuruh kepada perkara yang ma'ruf dan kamu mencegah perkara yang munkar dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu antaranya, kan. Samalah juga hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi, kan, wa dzalika ad'aful iman. Iaitu Nabi menyatakan bahawa sesiapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah kemungkaran itu dengan tangan dia atau dengan kuasa dia. Kalau tak mampu dengan kata-kata, dengan lidah, dengan lisan, tak mampu juga dengan hati, tapi itu adalah selemah-lemah iman. Jadi ini dibahaskan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang uzlah. Jadi bagaimana kita nak balance, kan, how to strike a balance, kan, antara keperluan kita bercampur dengan masyarakat, bergelumang dengan mereka, dengan kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, cuba mempengaruhi mereka supaya datang kepada kebaikan, supaya tinggalkan kejahatan. Dan pada masa yang sama kita juga takut apa yang mereka lakukan itu mempengaruhi kita,
kan, sebab kita pun bukan kuat sangat pun. Maka inilah yang perlu kita imbangkan. Kita imbangkan. Ada ketikanya sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, jikalau kita dapati kan, kalau kita dapati kita ni kuat, kan, kita ni kuat, kita boleh bagi nasihat kepada kawan kita, maka kita tak boleh tinggalkan mereka. Tapi kalau kita tidak kuat ataupun kawan-kawan kita ni terlalu kuat dalam mempengaruhi kita, maka pada masa itu kita kena menjauhkan diri daripada mereka. Jadi apa tindakan kita bergantung kepada situasi kita pada masa itu. Tapi pada masa yang sama kita tak boleh tinggalkan terus-menerus sampai tak bertegur sapa sekian lama, kan. Sekali-sekala bagi nasihat, kan, hantarlah ayat Quran ke, kalam nasihat daripada para ulama dan sebagainya, supaya mereka ini sentiasa ditegur, kan, ditegur dengan cara yang hikmah. Soal mereka nak ikut tak ikut dengan nasihat kita itu terpulang. Dan kita juga pada masa yang sama, selain daripada kita jangan tinggalkan kawan kita 100%, pada masa yang sama kita juga kena jaga keselamatan kita. Kita tak mau dipengaruhi. Maka sejauh mana kita nak mengasingkan diri dan sejauh mana kita nak bercampur dengan kawan kita untuk kita nasihat, untuk kita ubah keadaan mereka, bergantung kepada situasi kita dan situasi mereka. Tapi kena tahu tentang kekuatan kita dan kelemahan kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Okey, baik. Kita pun sudah di penghujung ya. Ustaz, kita akhirilah ilmu Ustaz ya. Jazakallahu khairan pada Ustaz. Dr. Ahmad Jalani atas perkongsian ilmu berkenaan dengan bisikan syaitan yang cukup licik. Yang inilah yang Allah kata bahawa perkara yang paling bahaya ni, yang paling jahatnya bukannya perompak, bukannya peragut dan bukan kemiskinan, tetapi Allah kata min syarril waswasil khannas, dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam ini. Dan itulah sumpahnya menghasut dan menyesatkan manusia hingga ke hari kiamat untuk bersama-sama dengannya dalam neraka kelak. Mintalah pertolongan dan perlindungan kepada Allah SWT yang merupakan jalan terbaik bagi mengusir godaan syaitan ini, yang adalah anak Allah. Dan wallahu a'lam, Allah akhir kata, semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang cintakan ilmu ini dan memanfaatkan ilmu ini dan beri kefahaman yang sahih dalam memahami syariatnya. Dan Ustaz, kita akhiri dulu pula doa ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima oleh-Mu. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.